Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kejutan besar hari ini apabila Lokman Adam memberitahu bahawa Zahid dah bawa isu pengampunan Najib kepada Agung yang baharu. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Sejauh mana kebenarannya, kita tunggu dan lihat. Datuk Lokman Nur Adam memberitahu bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah melakukan rundingan dengan Perdana Menteri berhubung isu pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Lokman yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKNT UMNO berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bersetuju untuk membantu. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memainkan peranan untuk meyakinkan Yang di-Pertuan Agong untuk kes Datuk Seri Najib ini dibawa untuk proses pengampunan diraja yang kedua, katanya. Pada 17 April lalu, Zahid dilapor mengikrarkan afidavit untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman, mencabar kewujudan titah edendum supaya Najib dapat menghabiskan baki hukuman penjara dalam tahanan di rumah. Zahid mengikrarkan afidavit untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman, mencabar kewujudan titah edendum supaya Najib dapat menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah. Titah edendum itu supaya bekas Perdana Menteri berkenan menjalani tempoh pemenjaraan selama 6 tahun di rumah. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang mengejutkan kita semua. Tapi itulah, kadang-kadang sukar untuk dipercayai apa yang dikatakan oleh Lokman Nur Adam. Karena sudah banyak kali juga Lokman didapati kurang tepat di dalam menyampaikan maklumat. Walau bagaimanapun, untuk kali ini terpulanglah pada anda untuk menilainya. Mana satu yang betul dan mana satu yang tidak betul. Apabila Lokman kata Zahid dah bawa isu pengampunan Najib kepada Agung yang baru, ramai netizen yang juga mengatakan bahawa belum tentu lagi Agung yang baru akan melayan karenah politik seperti ini. Kerana Agung yang baru pernah berkata bahawa Baginda akan lebih mengutamakan rakyat jelata berbanding permainan politik. Ahli politik 222 ahli parlimen, kata beliau. Beliau juga mengatakan bahawa Baginda juga mengatakan bahawa Baginda akan menyebelahi rakyat dan tidak akan melayan karena politik murahan. Kalau nak berpolitik, titah Baginda, berpolitiklah pada waktu kempen pilihan raya nanti. Berhentilah berpolitik, kata titah Baginda. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah pendedahan. Ini adalah pengakuan dan ini adalah keputusan MCA yang paling panas sekali. Menjadi persoalan ialah sejauh mana MCA akan terus bersama di dalam kerajaan perpaduan ini dan bersama dengan Barisan Nasional. Adakah akhirnya MCA akan keluar juga daripada Barisan Nasional? Persoalan ini muncul apabila sekali lagi Wee Ka Siong, Presiden MCA, menyatakan goblok berkempen untuk DAP. MCA ada maruah dan harga diri, kata Wee Ka Siong. Selepas dipersenda, dimaki hamun dan diperkecilkan. Tidak mungkin MCA membalas budi dengan berkempen, membantu calon Pakatan Harapan PH semasa pilihan raya di Kuala Kubu Baharu nanti. Presiden MCA Wee Ka Siong berkata, pihak yang ingin melihat mereka turun berkempen nanti perlu tahu bahawa ahli partinya juga mempunyai maruah dan harga diri. DAP juga katanya tersilap apabila mengharapkan MCA dapat melupakan segala kata-kata cacian yang dilemparkan oleh parti kepada mereka sebelum ini dan turun padang membantu memenangkan calon parti kerajaan pada 11 Mei nanti. Selepas seronok mengecam dan memaki hamun MCA, kata Wee, tidak sepatutnya DAP mengharapkan kempen mereka dibantu oleh parti berkenan. Apabila ahli parti saya terguris dengan kata-kata penghinaan pemimpin DAP,
Adakah saya selaku Presiden MCA hanya berdiam diri saja? Kata Wee dalam kenyataan melalui video di TikTok hari ini. Bekas anggota kabinet itu berkata demikian, sebagai mengulas kenyataan, Timbalan Setiausaha Agung DAP Eng Kaur Ming yang meminta MCA membalas budi dan jasa PH memenangkan calon BN dalam PRK Pelangai tahun lalu. Kata Eng, dalam PRN berkenaan, DAP berhempas pulas berkempen di kawasan pengundi Cina untuk mengajak mereka agar memilih calon UMNO. Hasil gerak kerja tersebut, kata Eng, beratus pengundi Cina menyokong calon Barisan Nasional BN dan mengalahkan 98% pengundi Cina menyokong calon BN dan mengalahkan pencabar dari Perikatan Nasional. Justru kata Eng, DAP mengharapkan semangat yang sama ditonjolkan oleh MCA di Kuala Kubu Bahru. Sebelum ini, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menafikan wujudnya sebarang isu boykot apabila MCA dan MIC memutuskan untuk tidak terbabit dalam kempen di Kuala Kubu Bahru. Hal itu kerana mereka berpendirian gerak kerja akan dilaksanakan jika calon yang dipilih untuk sesuatu pilihan raya datang dari Barisan Nasional. Kata Wika Siong, sehingga kini pun ketika BN menjadi sebahagian daripada kerajaan bersama PH, MCA tetap menjadi sasaran kecaman DAP termasuk oleh Setiausaha Agungnya Anthony Loke. Dalam keadaan begitu, kata Wee, sebagai pemimpin dia tidak boleh bersabar. Manusia ada perasaan dan maruah. Begitu juga dengan ahli MCA dan ada perasaan dan harga diri, katanya. Untuk memahamkan lagi situasi dihadapi MCA, Wee berkata, DAP boleh membayangkan jika mereka dimaki hamun, dicaci dan dihina. Apakah perasaan mereka sebagai individu yang bermaruah? Takkan nak minta MCA membalas budi DAP atas jasa mereka mencarci parti saya. Kata orang Jawa, goblok ni. Fikirkanlah, brother, katanya. Ahli Parlimen Air Hitam itu juga menjelaskan isu sekarang bukanlah MCA perlu berjiwa besar atau tidak. Sebaliknya melibatkan prinsip dan maruah yang dipertahankan. Harap-harap semua faham ya. Selamat berkempen, selamat bertanding, buatlah apa yang patut, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dekat mana yang walaun kata tarif elektrik naik? Ini satu pendedahan yang wajib anda share kepada semua orang, khususnya walaun yang seringkali memburuk-burukkan kerajaan, mengatakan bahawa kerajaan ada menaikkan harga elektrik dan sebagainya. Persoalannya, dekat mana yang walaun kata tarif elektrik naik? Tak sudah-sudah pembangkang yang mesra digelar walaun membangkitkan sentimen membenci kerajaan Madani, termasuk menjajah cerita kononnya tarif elektrik naik. Pemerhati politik Ahmad Mursi tampil menyertakan bukti senarai tarif elektrik bagi 2011, 2014 dan tahun ini. Ini tarif elektrik 2011, 2014 dan kini 2024 yang boleh dirujuk di laman web TNB. Dekat mana yang walaun kata naik? Soal beliau. Boleh je cari tarif 2014 semasa diumumkan kenaikan dulu dan bandingkan yang ada tarif elektrik hari ini untuk rumah kediaman, ujar beliau. Malah beliau mengingatkan kembali bagaimana Kerajaan Perikatan Nasional PN ada cadangan untuk menaikkan tarif elektrik. Walau bagaimanapun katanya, Kerajaan Madani diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak membatalkan langkah itu sekaligus menghindarkan tambahan bebanan terhadap rakyat terutama golongan B40. Kerajaan Perikatan Nasional PN melalui Menteri Taqiyuddin mengumumkan nak naikkan tapi cadangan itu tak jadi dan dibatalkan oleh Kerajaan Madani, kata Ahmad Mursi lagi. Untuk rekod, Suruhanjaya Tenaga ST maklumkan sejumlah 99% atau 8.2 juta pengguna domestik di Semenanjung Malaysia masih menerima subsidi tarif elektrik.
Kerajaan mengekalkan rebate 2 sen per kilowatt jam bagi golongan pengguna dengan penggunaan elektrik sebanyak 600 kilowatt per jam dan ke bawah sebulan. Golongan pengguna dengan penggunaan elektrik melebihi 600 kilowatt per jam hingga 1,500 kilowatt per jam sebulan pula tiada surcharge akan dikenakan. Kadar surcharge pula dikekalkan pada kadar 10 sen per kilowatt per jam bagi pengguna dengan penggunaan elektrik bulanan melebihi 1,500 kilowatt per jam. Pelarasan tarif elektrik dilaksanakan di bawah mekanisme pelepasan kos-kos tidak seimbang ICPT. ICPT merujuk kepada satu mekanisme di bawah kawal selia berasaskan insentif yang membolehkan kos bahan api diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga global bahan api. Pengguna bukan domestik kategori tarif komersial dan perindustrian voltan rendah, tarif B dan D, tarif pertanian spesifik, serta operator air dan pembentungan tidak akan mengalami kenaikan tarif elektrik dengan surcharge ICPT pada kadar 3.7 sen kilowatt per jam dikekalkan. Menurut ST, surcharge bagi penggunaan bukan domestik lain adalah kekal pada kadar 17 sen per kilowatt jam. Berdasarkan kepada penyesaran semula subsidi, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 1.9 bilion ringgit subsidi kepada semua kategori pengguna bagi meminimumkan impak surcharge ICPT sepanjang tempoh pelaksanaan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Ketua Pemuda PKR, yaitu Adam, menjawab dakwaan Pemuda PAS. Ada orang sasau lepas hilang kuasa. Wah, hebat. Beberapa jam selepas diramalkan bakal berkubur di Kuala Kubu Bahru, Pemuda PKR sebaliknya mencabar seteru politik mereka itu untuk melakukan sesuatu yang dianggap langka. Menjelang pilihan raya kecil itu nanti, kata ketuanya Adam Abdul Halim, PKR mencabar Pemuda PAS dan PN untuk berkempen tanpa mengapi-apikan sentimen penduduk Kuala Kubu Bahru. Sebaliknya, kata Adam Adli, pembangkang boleh mengkritik dasar yang dilaksanakan kerajaan serta isu ekonomi sama ada secara mikro atau makro. Kami harap Pemuda PAS dan rakan-rakan sebelah sana pembangkang cuba untuk sekali ini agar berkempen tanpa perlu mengapi-apikan masyarakat dengan kebencian dan adu domba, apalagi main isu kaum dan tunggang agama, kata beliau. Biar rakyat menilai dari sudut keupayaan mentadbir dan menguruskan negeri atau negara. Jangan ajak rakyat berfikir guna kacamata sempit perkauman dan agama yang tak membawa untung apapun buat rakyat, kata Adam. Tak perlu serang dan fitnah peribadi pemimpin, katanya dalam kenyataan hari ini. Pagi tadi, Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin menjangkakan pengundi Kuala Kubu Bahru akan menguburkan kerjasama BNPH dalam pilihan raya kecil PRK pada 11 Mei ini. Alasan yang digunakan ahli parlimen Alos Seta itu ialah PH didakwanya sudah dijangkiti penyakit bawaan Barisan Nasional. Semua kerja tak jadi. Kempen PRK Kuala Kubu Bahru akan bermula secara rasmi pada Sabtu ini apabila penamaan calon berlangsung sebelum pengundi membuat pilihan pada 11 Mei. Kerajaan perpaduan akan diwakili calon dari Pakatan Harapan, manakala Perikatan Nasional selaku pembangkang belum memberikan sebarang bayangan calon yang akan diketengahkan. Untuk rekod, pada pilihan raya negeri pada 2023, kerusi Kuala Kubu Bahru ditandingi calon gerakan Teo King Hong bagi pihak PN. Bagaimanapun, Teo kalah kepada mendiang Lee Ki Hyong dengan perbezaan 4,119 undi. Lee memperoleh 14,862 undi. Menyentuh mengenai isu penyakit disebut Afnan Hamimi,
Adam Adli berkata, memang ada masalah tertentu dialami oleh seseorang atau pihak yang kehilangan kuasa. Ada yang jadi sasau sebab tak tahu nak buat apa apabila tak ada kuasa. Pemimpin jadi rosak, mula hilang arah sampai nak tebuk atap. Rakyat pun meluat dan hilang rasa hormat. Penyakit ini perlu dijauhi dan dimusuhi oleh pemimpin, kata beliau. Selain itu, kata Timbalan Menteri Belia dan Sukan Berkenan, ada satu lagi penyakit yang juga berbahaya, iaitu gemar menunggang politik, perkauman dan agama. Penyakit itu, kata Adam Adli, juga cepat merebak dan susah untuk dirawat. Kesannya, rakyat jadi berpecah belah dan hidup dalam wasangka. Apa kerja pun tak jadi, katanya. Pada masa sama, dia menegaskan, pemuda PAS boleh membuat apa saja dakwaan kepada kerajaan, namun pada akhirnya rakyat perlu diberi peluang membuat keputusan berdasarkan fakta dan dasar yang dibuat kerajaan, bukannya dengan sentimen merosakkan dan politik adu domba, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini satu lagi pendedahan menarik berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad yang ramai tak tahu. Rupa-rupanya menurut laporan ini, Mahathir takut dengan bayang-bayang sendiri, dipetik dari myKM.net. Beberapa tahun kebelakangan ini, kita melihat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mula mengambil tindakan drastik dengan menyiasat tokoh-tokoh ternama serta individu berpengaruh yang disyaki terbabit rasuah. Malah ada antara mereka ini sudah didapati bersalah dan sedang menjalani hukuman kerana terbukti terbabit rasuah. Saudara pengarang, tindakan SPRM ini juga bertepatan dengan hasrat rakyat yang mahu jerung-jerung ini disiasat dan didakwa jika terbukti terbabit rasuah. Ini juga kerana ada beberapa soalan sembang kopi yang membelenggu masyarakat mengenai bagaimana mereka mampu mengumpul kekayaan luar biasa sedangkan negara juga bergelut untuk meningkatkan kadar pendapatan negara setiap tahun, ditambah krisis keuangan dunia selain rakyat yang berdepan peningkatan kos sara hidup saban tahun. Siasatan ke atas individu-individu ini juga berkait rapat dengan pendedahan bahawa mereka memiliki harta yang melampau banyaknya dan hidup mewah. Baru-baru ini juga, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad acap kali mengeluarkan kenyataan membela anak-anaknya susulan siasatan dijalankan SPRM. Amat pelik apabila Tun Mahathir ini mempertikaikan siasatan dijalankan SPRM. Sedangkan beliau juga yang memperjuangkan konsep rule of law sebaik parti komponen di bawah pimpinan beliau memenangi pilihan raya umum yang ke-14. Apa yang menjadi kemuskilan ialah sebagai rakyat saya sendiri menjadi ragu-ragu sama ada Tun Mahathir ini yang pernah menjadi orang nombor 1 dalam pentadbiran negara bagi tempoh yang lama memahami konsep rules of law yang beliau sendiri canangkan. Atau Tun Mahathir mula berpura-pura kurang bijak apabila anaknya pula yang disiasat. Takkan beliau tidak tahu siasatan mana-mana agensi penguatkuasa bukan satu bentuk hukuman kerana hukuman ditentukan oleh mahkamah. Sesiapa yang didakwa di mahkamah mempunyai hak untuk membela diri dan seseorang itu kekal tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Kepada Tun M, bertenanglah. Anda orang terpelajar, tak perlu takut dengan siasatan ini. Kerana Malaysia bukan mengikut hukum rimba, melainkan jika takut siasatan dijalankan akan menyingkap sesuatu yang mungkin tersembunyi sekian lama. UTV ditulis oleh Ahmad Ibrahim Hussein, Alus Serta Kedah.
Mahathir takut dengan bayang-bayang sendiri. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang luar biasa. Tambahan lagi dengan pepatah Melayu mengatakan, berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau memang benar, buat apa takut untuk disiasat. Tapi kalau terbukti salah, memang patutlah untuk takut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin Muhyiddin Yassin menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika tidak tahu apa-apa tentang titah tambahan edendum, titah tambahan tahanan rumah Najib. Ini pula balasan balik daripada Fahmi Fadzil untuk Muhyiddin Yassin. Fahmi Fadzil kata, bawa balik menantu dulu Muhyiddin, baru cakap tentang tata kelola, tentang kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Dan di ruangan Malaysia kini juga membalas Muhyiddin Yassin yang menyelar Anwar Ibrahim dengan gelaran yang tak senonoh itu dengan Setiausaha Politik Perdana Menteri Muhammad Kamil mengatakan bahawa Muhyiddin agak biul, tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan. Jadi hari ini, ramai netizen yang sangat bersetuju, ramai juga netizen yang men-share video-video seperti ini supaya lebih ramai orang tahu bahawa Muhyiddin lah yang patut bertindak lebih dahulu memahami tentang undang-undang Malaysia, khususnya membawa balik menantu beliau yang selama ini belum balik ke Malaysia lagi dan dianggap sebagai melarikan diri. Kata mereka, Muhyiddin Yassin kalau betul pintar dan bijak pandai, bawa dulu balik menantu yang melarikan diri itu, barulah nak komen sana sini. Kata mereka, nanti terkomen diri sendiri, terjerat diri sendiri, terkena di muka sendiri, meludah ke langit, kena batang hidung sendiri, kata netizen lagi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyatakan Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin agar membantu menjemput anak menantunya kembali, anak menantunya untuk berdepan dengan siasatan. Kata netizen, kalau benar menantu Muhyiddin tak salah, kenapa takut? Kata mereka, berani kerana benar, takut kerana salah. Tindakan melarikan diri itu seakan-akan beliau memang tahu beliau salah, kata netizen. Jadi kalau betul tak salah, baliklah ke Malaysia, anda pasti akan menang dalam mahkamah, kata mereka. Sebelum beliau beri apa-apa komen, kata Fahmi, saya sarankan Muhyiddin Yassin bantu pihak berkuasa jemput kembali his son-in-law who is on the run, kata beliau. Don't talk about KKB dan PRK, kata beliau lagi. Dalam bahasa Inggeris, beliau kata, bring back your son-in-law and then you are in a better position to talk because he is a fugitive from justice, kata Fahmi lagi. Fahmi juga menambah sepatutnya sebagai seorang pemimpin, apalagi bekas Perdana Menteri, beliau sepatutnya menjadi teladan kepada ramai orang berkaitan dengan perundangan Malaysia. Fahmi Fadzil kata, Muhyiddin seharusnya menjadi contoh baik dan arahkan menantu balik ke Malaysia dan berdepan siasatan yang telah pun dimulakan. Jika beliau gagal lakukan ini, yaitu perkara paling asas di muka bumi, beliau tidak ada moral standing to talk about anything else, kata Fahmi. Fahmi berkata demikian sebagai respon kepada Muhyiddin yang mendakwa bahawa kerajaan perpaduan dalam keadaan retak menanti belah berikutan isu titah diraja edendum dalam kes mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Untuk makluman semua, menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan meninggalkan Malaysia pada 17 Mei tahun lalu. Dah hampir setahun dah tak balik-balik Malaysia. Adam disiasat oleh SPRM dan berdepan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu pada hari ini yang amat panas ini.
Adakah anda juga bersetuju dengan kenyataan Fahmi bahawa bawa balik dulu menantu baru banyak cakap? Jangan banyak cakap kalau tak bawa menantu balik dulu, kata Fahmi Fadzil. Ramai netizen kata ini yang patut Muhyiddin buat, daripada banyak cakap, bawa balik dulu anak menantu. Jangan sampai orang lain pula tiru tindakan Muhyiddin Yassin, kata mereka. Dengan pepatah, kalau guru kancing berdiri, anak kancing berlari-lari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin Muhyiddin Yassin menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai seorang yang dengan tanda petik kurang bijak jika tidak tahu tentang edidum, titah tambahan yang di Pertuan Agong. Ini pula balasan untuk Muhyiddin Yassin. Beliau menggelar Anwar Ibrahim dengan tanda petik perkataan yang saya pun tak berani nak cakap, kurang bijak. Kalau tak tahu apa-apa, kata beliau, kali ini beliau kena balas semula. Apabila seorang daripada setiausaha politik Perdana Menteri, yaitu Muhammad Kamil Abdul Munim, tampil menemplak Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul. Kalau kemarin Muhyiddin kata Anwar Ibrahim dengan tanda petik kurang bijak atau dengan perkataan yang tak senonoh itu, mengatakan perkataan itu, beliau pula kena balas balik dengan kata, di Malaysia kini Muhyiddin agak biul, tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan, kata setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil. Kemarin ada juga netizen yang menyatakan bahawa kalau benar Muhyiddin itu bijak pandai, kata mereka, bagaimana Muhyiddin boleh ditumbangkan oleh rakan sahabatnya dalam Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu dia menjadi Perdana Menteri sehingga dia terpaksa letak jawatan, kata mereka. Setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munim tampil menemplak Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul dan tidak faham tentang fungsi lembaga pengampunan susulan kritikan bekas Perdana Menteri itu terhadap Anwar Ibrahim. Dia juga mendakwa bahawa Kerajaan Madani hari ini bukan seperti Kerajaan Perikatan Nasional PN yang gemar mengundang duka cita istana. Sebagai mantan Perdana Menteri, agak biul dan memalukan jika Muhyiddin tak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan dan prerogatif yang di Pertuan Agong. Hadam perlembagaan sendiri dan kurangkan bergantung pada teks yang disediakan, katanya kepada Malaysia kini. Muhammad Kamil mengulas kenyataan Muhyiddin yang melabel Anwar sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika dia tidak tahu berkenaan dakwaan kewujudan titah edendum agar Najib Razak menghabiskan hukuman penjara menerusi tahanan di rumah. Sebelum ini, Anwar berkata bahawa afidavit yang difailkan oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO. Ketika berkata demikian, Anwar menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa titah yang di Pertuan Agong semasa mesyuarat lembaga adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Muhyiddin sebaliknya membidas Anwar dan melabelnya sebagai Perdana Menteri yang bodoh. Mengulas lanjut, Muhammad Kamil bagaimanapun mempertahankan pendirian bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam urusan yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Ini beza kerajaan Muhyiddin dan kerajaan hari ini yang menjunjung dan hormat kepada institusi diraja. Segala keputusan dibuat melalui tata cara dan penuh adab menurut perlembagaan. Tidak seperti tindakan kerajaan Muhyiddin yang menarik semula ordinan darurat yang mengundang rasa duka cita seri paduka, katanya. Ketika pentadbiran Muhyiddin, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah melahirkan rasa duka cita baginda dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di Parlimen. Ramai pihak sebelum ini berpendapat pembatalan tersebut dibuat secara tidak berperlembagaan.
Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjara digantikan dengan tahanan rumah. Zafrul kemudiannya berkata terdapat kesilapan fakta dalam afidavit Zahid dan dia akan mendapat nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Ditanya mengenai titah tambahan itu, Anwar enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Beberapa komen daripada netizen pada ruangan Malaysia kini, ada yang kata rindu zaman Najib, ada juga kata yang sini sakau, yang sana pun sakau. Perdana Menteri X terbaik berbanding yang lain, kata beliau. Muhyiddin taulah, jangan cakap yang bukan-bukan, kata beliau. Ada mesyuarat ke macam mana boleh tambah-tambah-tambah, kata Violet. Tok Mudin kata biul atau tidak jika Perikatan Nasional boleh batalkan pengampunan penyakau besar negara dan kekalkan hukuman asal, saya akan pangkah PN dan pada PRU nanti, kata beliau. Tapi kalau tak boleh, malaslah nak memangka. Semua sama je, tak boleh buat apa-apa, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.